Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang lebih patut keluar daripada lisan kita di saat ini lebih daripada perkataan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali dalam siri kuliah kita setelah sekian lama tertangguh. Dan alhamdulillah juga kerana Allah Azza wa Jalla masih lagi mengikat kita dengan surau, di mana hati orang-orang yang terikat dengan surau akan berada di bawah naungan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat kelak. Dalam salah satu 7 golongan yang berada di naungan arash, di bawah naungan arash di hari akhirat, pada hari yang tidak ada padanya naungan dan bayangan melainkan bayang dari arash Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, para lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Alhamdulillah, di saat Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada kita untuk tidak boleh menunaikan ibadat dengan sepenuhnya seperti mana biasa, sekurang-kurangnya Allah Azza wa Jalla masih lagi memudahkan kaki kita untuk melangkah ke masjid. Di zaman ini Allah Subhanahu wa taala uji kita. Uji macam mana? Di saat masjid ditutup, semua kata bilalah nak buka masjid. Kemudian bila Allah bagi keizinan buka masjid, hak kata bila tu tak tahu duk mana. Hak mari tu masih lagi hak mari macam dulu jugalah. Dan hak dulu ni dia tak komen Facebook, dia dah doa, ya Allah bilalah hak komen banyak Facebooknya, bila buka tak datang pun. Ala kullin, alhamdulillah, alhamdulillah. Perkataan pujilah yang paling layak untuk kita sebut. Kerana apa beza antara puji dan syukur? Kita syukur kepada Allah, tapi kenapa kita sebut puji dulu baru syukur? Segala puji dan syukur. Malah kenapa dalam Al-Fatihah Allah Ta'ala sebut alhamdu, tidak asyukru. Allah Ta'ala kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa dia kata asyukru lillahi rabbil alamin? Dan kenapa kita zikir, kita kata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak kata asyukru, asyukru, asyukru lillah. Tak kata syukur. Sedangkan segala puji itu tanda syukur. Kerana syukur hanya berlaku pada benda baik. Syukur hanya berlaku pada nikmat. Sedang puji dia berlaku pada nikmat dan musibah. Puji berlaku pada nikmat dan musibah. Kerana Allah Azza wa Jalla apabila memberikan nikmat kepada hamba-Nya, dia berhak dipuji.
Dan begitu juga apabila Allah memberikan musibah kepada hamba-Nya, Allah juga berhak dipuji. Kerana antara musibah dan nikmat, kedua-duanya adalah baik untuk orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajaban li amril mu'min, alangkah ajaibnya urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, urusan dia semuanya baik. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Sekiranya dia didatangi kesenangan, dia bersyukur, lalu kesenangan itu menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, lalu kesusahan itu kebaikan untuknya. Sebab tu kita kata alhamdulillah, pujilah Allah di atas apa jua yang berlaku. Mungkin sebahagian daripada kita ada keluarganya ditimpa musibah, kehilangan ahli keluarga disebabkan pandemik yang melanda, kehilangan ahli keluarga terdekat, kehilangan saudara mara, atau dia juga ditimpa musibah, terkena jangkitan, terpaksa melawan COVID, duduk di pusat kuarantin, ada yang sampai kena dengan oksigen dan seumpama dengannya. Ketahuilah, tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kesakitan, kesusahan, kepenatan sehingga sebatang duri yang mencucuk kakinya, melainkan ditulis baginya di sisi Allah sebagai satu kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita walau diuji dengan pandemik ini, walaupun kita masih lagi terhalang untuk rapatkan saf, tapi tetap juga kita puji Allah, alhamdulillah. Kerana dengan pujian itulah mengikat kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang lebih besar daripada pandemik ialah hati manusia mula jauh dari agama. Musibah yang lebih berat daripada COVID-19 ialah orang yang mana pada hari Jumaat dia tak datang salat Jumaat tu satu hal, tapi dia tak merasakan kesedihan di atas tidak mampunya datang salat Jumaat. Sehingga bila kita hari Jumaat nak pergi salat Jumaat tu kan, kita tengok orang lelaki makan di restoran, duk bersembang tepi jalan. Kita kata, ya Allah, kita ni kalau hari Ramadan, orang perempuan tak boleh puasa Ramadan, tetap juga diharamkan makan di khalayak, menghormati hari-hari Ramadan. Kurang-kurangnya kalau dia tak boleh salat berjamaah Jumaat di masjid, duduklah di rumah salat zuhur pada waktu orang sedang salat Jumaat. Tapi dia jadi macam biasa je, kan? Duduk di masjid, duduk di tepi jalan, duduk di food court, duduk di restoran. Boleh dine in, tapi tak boleh mari ke masjid. Jadi dia bersenang lenang duduk di restoran dalam keadaan dia tak sedih untuk tidak datang ke masjid. Ini yang kita bimbang. Menurut kajian, anak-anak kita juga setelah lama dah tidak bersekolah dan tidak boleh datang ke masjid, budak-budak mula hilang semangat belajar, dalam masa yang sama mula hilang semangat untuk mengimarahkan masjid. Itu cabaran kita masa depan. Tapi apa pun, alhamdulillahi ala kulli hal. Pujilah Allah. Dalam saat kita memuji Allah, kita juga minta dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah mentaufikkan kita kepada kebaikan, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi bab cerita Covid ni semua ustaz ulang belaka. Cuma sebagai mukaddimah kita untuk kita tetap memuji Allah. Kita sambung kitab kita. Oh, lama dia cuti kitab kita ni. Siapa saya tadi buka-buka tengok pagi tadi, betul ke sini? Ada tanda, saya ingat tu memang sini dah. Cuma betul ke sini pasal lamanya cuti. Jadi kalau hak tak ada kitab lagi lah, tak ingat lah, lebih kurangnya gitulah boleh katanya.
Mana kalau ustaz buka mana-mana pun dia kata ya dah tu. Pasal apa? Pasal lama sangat cuti. Baik. Bab yang kita nak baca pada hari ini daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin. Bab al-jam'u atau bab al-jam'i bainal khaufi war raja. Himpunan antara khauf dan juga raja. Kita sebelum daripada ni dah bincangkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk baca hadis Nabi. Di akhir zaman ni sangat perlu kita ni kembali kepada Quran dan sunnah. Quran orang baca belaka. Sunnah tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman fitnah yang timbul macam-macam sekarang ni, sangat-sangat perlu kita kembali kepada hadis Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dah kepada umat dia, di saat satu zaman nanti akan berlaku perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang panjang umur di kalangan kamu akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan tentu saja kita ni makin jauh dengan zaman Nabi, makin banyak perselisihan yang berlaku. Dan makin banyak ajaran-ajaran pelik timbul. Ada millah Ibrahim lah, malah Abraham lah, yang mengaku jadi boleh menerima wahyu nak menghimpunkan semua agama. Yahudi, Kristian, Islam ni semua bersatu satu agama. Nama dia agama millah Ibrahim. Mari pula ajaran mimpi, perjalanan mimpi yang terakhir. Boleh ramal pula apa yang nak berlaku di akhir zaman. Akan berlaku kekacauan situ, bom sini pun kena lari semua. Ada panglima satu, panglima dua, macam-macam. Kita bukan mengingkari peristiwa akhir zaman, tetapi kita kena ingat, di saat manusia berbicara tentang peristiwa akhir zaman, sudah berapa ramai orang mengaku jadi Imam Mahdi. Bukan di Malaysia aja ada mengaku di Imam Mahdi. Di Indonesia berapa ramai? Di Pakistan berapa ramai? Sedang Imam Mahdi ni seorang je. Imam Mahdi ni seorang je. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita, fa'alaikum bisunnati. Di saat kamu berlaku perselisihan yang banyak ni, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Addu alai wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid. Nabi kata gigitlah dia dengan gigi geraham. Makna pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Nabi ni. Bukan sekadar kita kata kita sayang Nabi, tapi hadis Nabi kita tak baca pun. Bukan sekadar kita dakwa kita ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sudut amalan kita tak letak pun diri kita pada neraca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selamat di akhir zaman, kita kena letak diri kita pada neraca sunnah. Apa yang aku buat ni ada tak dalam sunnah Nabi? Apa yang orang tu dakwa tu ada tak dalam sunnah Nabi? Dan nak kembali kepada neraca tak lain dan tidak bukan, kita tak boleh kembali secara retorik. Kita kena kembali kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Bila kita sebut yang sahih, bukan bermakna kita tolak totally yang dhaif. Boleh beramal tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Tapi bukan juga kita nak memudahkan masyarakat. Oh, boleh beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ni banyak kategori dia. Panjang cerita dia.
Bukan semua kita boleh terima begitu saja, dan bukan semua juga kita boleh tolak begitu saja. Para ulama meletakkan dawabit, garis panduan yang begitu ketat untuk beramal dengan hadis dhaif. Tak apalah, oleh kerana kita pun tidak mahir sangat, sebenarnya hadis sahih sudah terlalu banyak lagi hak kita tak baca. Sebelum kita nak sibukkan dengan hadis dhaif, banyak lagi hadis yang sahih yang kita tak sempat nak buat. Jadi sebab tu saya katakan, bila kembali kepada hadis yang sahih, itu jalan paling selamat. Kita ada Sahih Bukhari, kita ada Sahih Muslim, kita ada kutub sittah. Banyak lagi hadis-hadis sahih yang kita tak sempat dan tak habis lagi nak baca. Sebab itu kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah antara usaha kita semua, alhamdulillah, bila kita baca Riyadhus Salihin, ialah kita mendekatkan diri kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada neraca hadis adalah kepentingan dalam beragama. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, aku tinggalkan kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah, sunnah Rasul. Dua ni tinggalan Nabi yang paling berharga buat umat dia. Nabi tinggalkan dua perkara buat umat. Kalau umat dia berpegang dengan keduanya, dia tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang ni yang kita nak. Kita nak keselamatan akidah. Kita nak kesihatan agama. Kalau orang diuji dengan pandemik, agama dia masih selamat, alhamdulillah. Tapi kalau diuji dengan kesihatan dalam masa yang sama, agama dia bermasalah, maka dia adalah orang yang sangat-sangat rugi dan celaka. Jadi sebab tu soal agama adalah keutamaan. Soal akidah adalah soal keutamaan. Dan soal kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan kita. Jadi apa sahaja yang berlaku di zaman ini, dari sudut amalan ke, dari sudut orang nak cerita tentang peristiwa akhir zaman, ada banyak cerita teori-teori tu, teori konspirasi lah panggil. Konspirasi tu, konspirasi ni. Betul. Cuma kita ambil balik hadis Nabi. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila nak berlaku kiamat? Padahal Nabi ni adalah Nabi yang sama bagi tahu tentang tanda-tanda kiamat. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dan dia tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman berdasarkan wahyu. Tapi bila orang tanya Nabi, bila nak berlaku kiamat? Nabi tanya orang tu balik, wa ma a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? So kalau orang duk sibuk berteori konspirasi, kita tanya surah Kahfi mu baca dah ke? Dah hafal surah Kahfi dah? Punyalah takut Dajjal, tengok kapal terbang bawa vaksin pun kata itulah pengakutan Dajjal. Punyalah takut kepada Dajjal. Semua benda hak kaitan dengan WHO ni pengikut Dajjal. Kalau kita bukan kata nak sokong sangat vaksin, tapi kalau begitu sampai tengok benda ni Dajjal berlaku, kita tanya dia, menghafal ke surah Kahfi? Sebab apa? Sebab petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita dok fikir bila nak berlaku kiamat, soalan Nabi kepada sahabat tadi, apa yang kamu sediakan untuknya? Patutnya dah takut dah kepada Dajjal nak kiamat dah ni, tak keluar masjid, hafal Quran, khatam 30 juzuk. Pasal apa? Persiapan menuju akhirat. Patutnya dah, kalau dah takut sangat Dajjal nak mari, masjid ni penuh belaka ni. Pasal apa? Pasal berada di masjid adalah keselamatan daripada fitnah. Patutnya lagu itulah. Lepas tu kita kata kita kena kembali kepada petunjuk Nabi. Saat kita takut kepada Dajjal, makin kita takut kepada Dajjal, makin kita dekat kepada Allah. Makin kita berpegang teguh kepada sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan sunnah lah kita boleh membezakan. Tuan-tuan ingat Dajjal ni dia mari mengaku, akulah Dajjal. Nah, tuan-tuan, Dajjal ni gelaran je.
Dia tak nama dia Dajjal. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah pesan, tanda-tanda kecil kiamat adalah banyaknya Dajjal. Bukan satu, ada 30 Dajjal sebelum datangnya kepala Dajjal. Apa maksud Dajjal? Dajjal ni pendusta. Dajjal maksud dia pendusta. Apa yang dia dusta? Dia dusta di atas perkara agama. Tuan-tuan ada orang duk sibuk Dajjal suntik vaksin tak vaksin. Dajjal tak fikir semua tu. Dajjal datang dia mengaku dia Tuhan. Dia nak mengajak manusia menyembah dia. Mula-mula dia ngaku Nabi, kemudian dia ngaku Tuhan. Tak ada kaitan pun dengan vaksin. Dajjal datang nak merosakkan agama. Dia mengaku dia Tuhan, dia boleh turunkan hujan, dia boleh tunjuk kepada bumi, keluarkan khazanah dia, sehingga manusia kata dia ni hebat, dialah Tuhan. Tapi dia pendusta, dia bohong sebab dia bukan Tuhan. Dia nak ajak manusia lari daripada agama Allah. Jadi itu fitnah yang paling besar yang kita takut. Apa dia? Fitnah berkaitan dengan agama. Yang boleh selamatkan kita daripada fitnah tu ialah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Bila kita baca hadis, kita akan tahu apa yang Nabi kata. Bila kita baca hadis, kita tahu apa yang Nabi suruh kita buat. Bila kita baca hadis, kita tahu kalau betul takut kepada fitnah Dajjal, setiap waktu salat sebelum salam, selepas innaka hamidum majid, kita doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Hak ni hak sunnah yang Nabi ajak, sahih. Dah buat dah? Tak lagi tu ya masalah kita je. Takut kepada fitnah Dajjal, tapi kita tak ikut jalan keselamatan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu doa ni kena tulis papan putih besar-besar. Zaman fitnah sangat dah. Betul, memang zaman fitnah, kena amal doa. Semua persiapan hak Nabi ajar berkaitan dengan Dajjal kena buat. Baca surah Kahfi, hafal. Baca doa sebelum salam, hafal. Mendekatkan diri kepada sunnah Nabi, hafal. Mana hadis-hadis yang sahih tu kita belajar. Banyak lagi hadis sahih yang tak ada nak baca lagi. Ni semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Jadi alhamdulillah, berdampingan dengan hadis ni adalah salah satu daripada jalan keselamatan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca hadis sebelum ni ada bab kita panggil ar-raja. Raja ni maksudnya harapan. Sebelum daripada bab harapan tu datangnya bab al-khauf, takut. Mana takut kepada azab, takut kepada neraka, bab tu kita dah baca dah. Kemudian ada bab ar-raja, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan syurga Allah pun kita dah baca dah. Ada hadis Nabi SAW menggabungkan antara takut dan harap dalam satu ayat, dalam satu hadis. Begitu juga dalam ayat Al-Quran. Jadi Al-Imam Nawawi letak dalam bab al-jam'u bainal khawfi war raja, menggabungkan antara takut dan harap. Dan sifat dia pada kita ni seperti kita terbang dengan dua sayap. Terbang dengan dua sayap. Maknanya dalam satu masa orang mukmin ni dia kena takut kepada neraka, dalam masa yang sama dia kena berharap kepada syurga. Kenapa kita kata kena dalam satu masa? Sebab
Kita ni orang Islam antara at-tafriq wa antara al-ifrat wa at-tafriq. Ifrat ni melampau sangat kerasnya. Tafriq ni melampau dalam soal sangat longgarnya. Sebagai contoh, dalam bab akidah, ada orang yang terlalu ketat, terlalu strict. Dia kata pelaku dosa besar ni, orang-orang yang melakukan dosa besar, maka dia berada di neraka buat selama-lamanya. Pelaku dosa besar, berada di dalam neraka selama-lamanya. Seperti mana golongan Khawarij. Orang Khawarij ni sampai menghalalkan darah orang Islam hanya kerana dia buat dosa besar. Dosa besar ni zina, judi, minum arak, membunuh. Semua tu dosa besar. Okey? Jadi golongan Khawarij ni, siapa-siapa buat dosa besar, dia ahli neraka. Tak ada harapan masuk syurga. Sebaliknya golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah pula melampau dari sudut apa? Tak apa, buatlah dosa besar banyak mana pun, dia tak ada kaitan dengan iman. Selama dia ni beriman, dia masuk syurga. Dosa banyak mana pun akan masuk syurga. Melampau sangat sampai peringkat orang tak takut buat dosa kerana dia terlalu bergantung dengan jaminan syurga Allah. Jadi implikasinya macam mana? Kalau orang terlalu bergantung kepada harapan syurga sahaja, tak takut kepada neraka, maka dia kata buatlah apa saja dalam dunia ni selama kamu Islam, kamu ahli syurga, dan kamu buat dosa apa pun tak apa. Boleh ke orang Islam bersifat lagu tu? Tak boleh. Kita kena takut juga kepada neraka. Dalam satu masa yang sama, orang buat dosa, mu tak ada harapan dah masuk syurga. Macam berlaku kisah seorang yang bunuh 100 nyawa, seorang ahli ibadat yang bunuh 100 nyawa. Dia bila nak taubat, dia tanya seorang abid yang lain, boleh tak aku nak taubat? Aku dah bunuh 99 nyawa. Dia kata kamu dah tak ada harapan nak masuk syurga. Dia kata alang-alang gitu, aku cukup 100 lalu. Dia bunuh kawan tu, cukup 100. Pergi cari pula orang alim. Orang alim tu, orang yang benar. Kita ni duduk tengah. Kita berharap kepada rahmat dan kita takut kepada azab. Betul kamu dah buat dosa, kamu takut kepada azab, tapi dalam masa yang sama rahmat Allah kita masih berharap. Betul kamu dah banyak buat amal ibadat, tapi jangan terlalu senang dengan ibadat. Jangan kata aku ni ahli syurga dan pasal aku ni AJK masjid daripada 30 tahun dulu. Contohnya, sejak daripada pembinaan surah Al-Ikhlas ni sampai dia jadi solat surah Jumaat, aku dulu daripada awal sampai ni, akulah hak duduk tu. Confirm ahli syurga dah ni. Nah, tak ada rasa langsung takut kepada rahmat dan takut kepada azab. Tak boleh. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, Umar yang dijamin syurga. Umar radhiyallahu anhu yang dijamin syurga, tuan-tuan. Jamin syurga. Kalau duduk kita ni habis dah. Kalau duduk kita ni sungai tampar dekat apa tu pelik kereta. Orang lain tampar logo Datuk, kita tampar logo ahli syurga. Main-main. Nabi bagi jaminan. Kalau boleh kat kita, tak pakai vest, kau pakai apa semua, mu tak usah kata apa, aku ahli syurga. Tapi Umar radhiyallahu anhu tidak begitu. Sebab dia faham, orang mukmin kena ada dua-dua, khauf dan raja. Umar radhiyallahu anhu Nabi sebut dia ahli syurga. Tapi bila saat dia kena tikam, menunggu kematian dia, datang sahabat-sahabat puji dia. Umar, tak apa kamu begini. Dia kata kepada Ibnu Abbas ke siapa? Dia kata aku harap kamu akan bersaksi begini di hadapan Allah. Mana dia masih takut nak menghadap Allah, dan dia harap orang-orang yang duk puji dia ni akan memberi persaksian di mahkamah Allah nanti bahawa Umar layak masuk syurga.
Masih lagi dia takut nak menghadap Allah. Padahal dia diberi jaminan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu duk kita ni, mu tak sangka kata apa, Nabi raya aku ahli syurga. Siapa mu? Okey. Kalau duk kita, masalahnya kita hak tak dijamin syurga ni lagi relax daripada Umar yang dijamin syurga. Pasal apa? Sebab kita tak pandai nak seimbangkan hati kita di antara dua sayap, antara sayap raja mengharapkan rahmat dengan sayap takut kepada azab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam ayat Quran ada disebut dua-dua tu secara serentak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 106. Allah Taala sebut tentang hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana ada wajah jadi putih berseri dan ada wajah hitam legam. Maknanya dia dari akhirat ada orang putih berseri wajahnya sebab mendapat rahmat, dan ada orang hitam legam wajahnya kerana ditimpa kemurkaan Allah. Jadi kita ni jangan senang sangat hati kita. Pasal apa? Sebab kita tak tahu kita ni duduk belah mana. Okay? Kita mengharap kita dapat rahmat, tapi kita tak tahu dosa kita banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 167. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ini maha cepat pembalasannya, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala kita kena ingat, di saat kita ingat kepada azab dia, Allah sebut rahmat dia. Di saat kita ingat rahmat dia, Allah sebut azab dia, supaya kita ni senantiasa berhati-hati. Okay? Jangan hidup di dunia ni seolah-olah kita memegang kunci syurga. Kita yang boleh gazet, orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. Malah kita pun dakwa kita sendiri adalah ahli syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak boleh jamin, kita hanya boleh berharap. Ada beza tak antara harap dengan jamin? Ada. Kadang-kadang orang ni, ni ada timbul masalah, persoalan di mana orang suka guna lafaz-lafaz yang menunjukkan jaminan, tidak harapan. Sebagai contoh, seorang anak yang disayangi oleh ibu dia meninggal. Dia kata tak apalah, jangan bersedih. Anak tu nanti dia nak tunggu kamu di syurga. Kita panggil anak tu ni anak-anak syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari sudut hukum kita tak boleh bagi jaminan macam tu. Kita kena kata ke mak dia, tak apalah dia meninggal, sabarlah, mudah-mudahan dia menjadi ahli syurga. Kalimah mudah-mudahan tu menunjukkan harapan, bukan jaminan. Tapi kalau kita kata tak apalah nanti dia ni ahli syurga, nanti dia tunggu kamu kat sana, itu ayat jaminan. Kita guna lafaz anak-anak syurga. Kita tahu ke semua hak kita kata tu ahli syurga? Tak tahu. Itu jaminan. Lain jaminan dengan harapan. Banyak orang hari ni dia guna jaminan. Bila orang mati syahid, siapa yang meninggal sebagai contoh, orang figure-figure yang orang sayang, sebagai contoh baru ni Siti Sarah, isteri kepada pelakon Syuaib tu kan. Tuan-tuan tak ikut isu, tengok, tak tengok, soleh belaka dia orang ni, ya Allahu Akbar. Ustaz baca berita artis dia tengok. Kita baca tu sebab ada orang respon. Siti Sarah ni bagus, orang bagus dia. Walaupun asalnya pelakon, tapi Syuaib duk cerita sama kebaikan dia.
Sehingga sampai ke satu tahap nak tidur ke apa ni, Siti Sarah ni dia pakaikan stoking pada suami dia. Menjadi lambang ketaatan isteri di zaman moden kepada suami. Jarang ada orang buat isteri ni pakai stoking pada suami. Kita, hak bini kita ngaji agama pun bila cari nak bagi jabat, mana stoking abang? Abang carilah dalam mari. Dia ni ada lagi pakai stoking kepada suami. Masuk rumah sampai Syuaib tu panggil bidadari syurga dia. Maka bila dia meninggal asbab Covid, orang dah kata tak apalah, bahagialah kamu di syurga, bahagialah kamu di syurga. Siti Sarah ni adalah wanita syurga, begini-begini. Pujian yang melampau, seolah-olah dia ni confirm ahli syurga. Kita bukan tak nak bagi dia masuk syurga, tapi dari sudut adab kita dengan Allah, sebelum dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah, tak ada siapa pun boleh bagi tahu dia ahli syurga. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi jamin syurga tu bukan dengan hak Nabi, dia adalah dengan wahyu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh suka-suka hati nak jamin ahli syurga. Tak, melainkan Nabi minta dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Tak ada orang yang boleh bagi jaminan syurga. Sebaliknya kita kata sabarlah Syuaib, mudah-mudahan Siti Sarah itu menjadi ahli syurga. Itu ayat harapan, lain dengan ayat jaminan. Boleh? Sama juga dengan syahid, mati syahid. Orang mati syahid, dia adalah as-syahid fulan bin fulan, kita panggil dia syahid. Seolah-olah betul dia mati syahid, dan orang mati syahid confirm syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi zaman dulu sahabat bila perang mati syahid, puji sahabat, dia ni hebatlah, ahli syurga. Nabi kata dia ahli neraka. Padahal sahabat Nabi, pernah dengar hadis? Padahal dia sahabat Nabi, berjihad fi sabilillah dengan Nabi, mati dalam medan perang tu, sahabat kata dia ahli syurga, Nabi kata dia ahli neraka. Pasal apa? Soal jaminan syurga ni bukan hak kita. Kalau orang tu mati di medan jihad, kita masih lagi kena kata semoga dia mendapat syahid. Kita tak boleh kata dia adalah syahid. Itu ayat jaminan. Tapi semoga dia syahid, itu ayat harapan. Sebab tu Nabi dan para sahabat hak mati di medan syahid, tak ada semua gelaran. Kita tak panggil Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang gugur di medan Uhud. Kita tak panggil Asy-Syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Tak ada orang pun panggil lagu tu. Kita tak panggil Asy-Syahid Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Padahal ni sahabat-sahabat Nabi ni, bukan orang lain. Tapi kita mendoakan mereka dengan syurga. Kita mengharapkan mereka dengan syurga. Kalau mereka gitu pada para sahabat, kita pun lagu tu juga. Kena seimbang antara harapan dengan takut azab. Boleh faham? Inilah panduan agama. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'raf yang kita baca tadi, Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni maha cepat azab pembalasannya, dan dia juga maha pengampun lagi maha penyayang. Okay? Dan dalam ayat Al-Quran yang sama, surah Al-Infitar ayat 13 dan 14, Allah Ta'ala sebut secara bergandingan, Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat berada dalam neraka jahim. Jadi Allah Ta'ala sebut secara bersamaan supaya kita ni seimbang antara harapan dan juga takut.
Nak balance yang tu payah tuan-tuan. Nak balance tu Allahu Akbar. Cakap senang. Tapi ada hari-hari kita rasa tak apalah, tak perlu dah beramal. Pasal apa? Aku dah banyak dah amal. Maknanya kita dah lebih cenderung kepada harapan. Okay? Tiba-tiba kita tengok orang jahat, dia ni ahli neraka dah ni. Kita akan menentukan hak neraka dia. Berarti di saat itu kita lebih cenderung kepada azab. Sedang hati orang mukmin dia kena balance. Nak balance tu Allahu Akbar. Kena senantiasa diingatkan. Sebab tu ayat-ayat Quran ada datang menceritakan kedua-duanya serentak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hadis Nabi, saya skip beberapa ayat tu, kita ambil beberapa potong ayat saja. Adapun dalam hadis Nabi yang pertama dalam bab ni ialah hadis riwayat Imam Muslim. Kita ni biasa kuliah isyak, kuliah maghrib isyak. Jadi ada timing berhenti, tahulah azan. Kuliah subuh ni galik. Takut cantum dengan kuliah duha nanya, tuan-tuan tak ajak dah ustaz mari kuliah subuh pani. Lepas tu ustaz ni dia ingat dia kuliah duha. 7.10 lah kita ni. Biasa kuliah subuh sini habis pukul apa? 7.20. Betul ni? Jadi ada 10 minit lagi. Nanti tuan-tuan kata ustaz ni masuk kuliah duha ni. Boleh lagi sikit lagi Boleh lah. Nak gimana pun kedai makan pagi pun tak buka lagi. Kelik makan rumah juga dah. Baik. Kita ambil beberapa hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey. Al-Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah daripada hukuman, dari hukuman. Seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, nescaya tidak akan mengimpikan syurga seorang pun. Boleh faham? Seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari pembalasan atau hukuman, nescaya seorang pun tidak akan bercita-cita masuk syurga. Tidak akan tamak nak masuk syurga. Maknanya ada apa? Aku tak akan masuk syurga. Pasal apa? Dia tahu Allah ni kalau menghukum, dia akan hukum dengan adil. Dosa kita banyak, kita akan takut Allah. Kalau beginilah Allah Ta'ala menghukum, tak ada harapan aku masuk syurga. Seolah-olah macam tu. Dan sambungan hadis, saya baca daripada awal. Lau ya'lamul mu'min, seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari hukuman, nescaya tidak ada seorang pun bercita-cita atau tamak terhadap syurga. Dan seandainya seorang kafir tahu apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, nescaya tidak ada yang putus asa dari syurga seorang pun. Atau tidak ada seorang pun yang putus asa dari syurga. Habis hadis tu. Tuan-tuan faham hadis ni? Hadis ni lebih kurang makna dia bahasa kita kata, kalaulah orang tahu Allah Ta'ala ni menghukum cara mana Allah hukum, tak ada seorang pun rasa nak masuk syurga. Pasal apa? Tak selamat aku. Allah kalau dia kira dosa kita tak depan kita, kita kata habislah aku.
Lah ni hak kita rasa nak masuk syurga sangat ni sebab kita tak tengok dosa kita. Kita berasa kita ahli syurga, kita sebab apa? Sebab kita tak tengok dosa kita. Sedang dosa kita ni banyak, hak kita sedar, hak kita tak sedar, hak kita sengaja, hak kita tak sengaja, hak terang-terangan, hak tersembunyi, hak kita tak tahu pun dia tu dosa. Berapa banyak dosa kita sebar WhatsApp satu je. Orang lain pulak sebar sampai hari akhirat mari, semua hak sebar tu mari kredit kita belaka. Kita tak tahu. Boleh jadi kita kata satu perkataan je. Sebab kita kata tu, habis orang terkesan. Boleh jadi kita pembuat dasar, kita kata, okey boleh lah, tak ada apa pun boleh. Boleh kita tu menyebabkan berapa ramai orang terkesan dengan sebab tu. Bagai contoh baru ni, ada satu kes di Kelantan, orang buat bonggol dekat highway, jalan 2 lane, biasa orang laju, dia tiba-tiba pergi buat bonggol. Akhir sekali mati seorang pengguna jalan raya. Disebabkan bonggol tersebut, dia laju, tak perasan ada bonggol. Jalan 2 lane, biasa cepat laju, pom, langgar bonggol, terbabak, langgar tiang elektrik, mati. Tu hak mati, hak terkejut ke hak gapo, macam-macam terkesan dengan sebab tu. Mungkin orang hak buat dasar keputusan tu, hak dia buat apa? Tak apa kot buat ah. Lepas mati, akhir sekali dia buang balik bonggol tu. Kita kadang-kadang tu satu benda hak kita buat, kita tak sedar implikasi dia. Kadang-kadang banyak dalam dunia hidup kita ni, kita tak tahu pun dosa tu ada kaitan dengan kita. Boleh jadi? Nah, boleh jadi. Boleh jadi disebabkan satu perkataan kita, orang boleh jadi bunuh diri. Orang boleh bunuh diri disebabkan satu perkataan. Boleh jadi. So kita ni sebenarnya banyak dosa yang kita tak tahu pun. Betul lah, kalau kita tahu Allah hukum macam mana, nescaya tak ada seorang pun rasa dia masuk syurga. Itu nak suruh kita rasa takut kepada azab Allah. Tapi dalam masa yang sama Nabi kata, kalau orang kafir tahu apa yang ada dari rahmat Allah, nescaya dia tidak akan putus asa dari syurga. Makna walaupun begitu takut kita kepada dosa, tapi Nabi juga kata, kalau sebanyak dosa orang kafir tu, dia tahu bagaimana Allah mengampunkan dosa dan rahmat Allah, dia tak akan putus asa dari syurga. Kan kita baca dalam hadis tentang harapan sebelum ni, Allah Ta'ala kata kepada hamba-Nya, wahai hamba-Ku, kalau kamu datang kembali kepadaku, bawa seisi bumi ini dosa. Dosa kamu yang kita sebut tadi, tak ada lagi orang kita ni 99 bunuh orang, tak ada. Kat nyamuk tu ada lah, orang tak ada lagi. Ni orang bunuh 99 nyamuk, masih lagi Allah Ta'ala terima taubat ni. Fir'aun kalau dia bertaubat, Fir'aun kalau dia bertaubat sebelum nyawa duduk di halqum, nescaya Allah terima taubat dia. Sejahat-jahat Fir'aun, orang paling jahat atas muka bumi ni, tak ada lah Fir'aun lah. Paling jahat di atas muka bumi ni Fir'aun. Bunuh anak lelaki, hapuskan Bani Israel tu, kalau boleh dia nak bunuh belaka. Memperhambakan Bani Israel. Tamadun hebat, tapi dia mengaku jadi Tuhan. Lawan Tuhan, siap ambil anak panah ke langit nak bunuh Tuhan. Oh, jahat Fir'aun. Allah Ta'ala takdirkan turun tu mata anak panah tu ada darah. Oh, dia kata dia dah bunuh Tuhannya Musa. Allah tukar nil jadi darah, dia tak insaf. Allah bagi belalang, dia tak insaf. Allah bagi katak masuk dalam rumah mereka, dia tak insaf. Allah bagi kemarau yang panjang, dia tak insaf. Jahat Fir'aun. Tapi di saat dia nak mati, Jibril alaihi salam sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu tengok wahai Muhammad, saat aku campurkan tanah dalam mulut Fir'aun. Kerana Jibril takut Fir'aun mengucapkan taubat.
Dia kata kalau Fir'aun taubat, Allah terima taubat Fir'aun. Tapi qaddar Allah, takdir Allah, Fir'aun memang tidak mendapat hidayah Allah sampailah akhir dia mengucap tu waktu nyawa sudah duduk di kerongkong. Besar tak rahmat Allah? Besar. Sebab tu kita mengharapkan dia. Tapi nak gazet kita ni ahli syurga, kita tak boleh. Sebab ada sisi azab yang kita masih takut tadi. Sebab Nabi kata kalau orang mukmin tahu bagaimana azab Allah, dia tidak akan rasa selamat dari dia tidak akan rasa dapat masuk syurga. Sebaliknya kalau orang kafir tahu dari rahmat, dia tidak akan putus asa mengharap syurga. Kita kena duduk gitu tengah-tengah. Ya Allah, aku takut kepada azab. Dalam masa yang sama aku mengharapkan rahmat. Ada satu video seorang pergi Mekah, dia doa. Tuan-tuan mungkin tengok ke tak tengok, tak tahulah. Dia doa dekat Kaabah, ada seorang kulit hitam, seorang orang Arab. Orang kulit hitam ni, ya, bukan sebab hitam putih dia dak, tapi kita nak sebut dia doa tu. Sampai depan Kaabah dia duduk tangan gini, dia fulus. Dia doa fulus, minta duit. Dia doa kepada Allah, duduk depan Kaabah, dekat dengan Hajar Aswad, kawasan multazam, tak ada tangan, fulus. Dia dah sebut fulus. Orang Arab sebelah ni dia tengok pelik, apa hal mamak ni dia doa fulus. Dia pun senyum, dia kata, akhi, doalah kepada syurga, doalah kepada Allah, minta syurga dan selamat daripada neraka. Orang ni jawab lagi, dia kata, tapi yang penting fulus. Dia kata, doa minta syurga dan doa selamat daripada neraka. Pasal apa? Itulah keadaan hati kita yang sepatutnya. Kalau kita ni kadang-kadang duduk fikir soal dunia, kita lupa hati kita nak kena duduk di antara dua neraca tu. Seolah-olah kita tak perlu minta dengan Allah syurga. Seolah-olah kita tak perlu minta kepada Allah keselamatan dari neraka. Yang tu jangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa kita lambang hati kita, lafaz kita lambang hati kita. Kalau seorang tu benar hati dia di antara dua perasaan ni, maka dia akan senantiasa minta kepada Allah syurga kerana mengharap rahmat. Dalam masa yang sama dia akan minta selamat dari neraka kerana dia takut kepada azab, dan dia tidak akan pernah rasa dia aman daripada neraka. Dia tak kata aku akhirat nanti. Dalam kepala dia aku masuk syurga. Duk fikir masuk syurga je. Betul, kita nak masuk syurga. Tapi kita kena ada kebimbangan. Boleh tak aku masuk syurga lah secara langsung? Jamin ke kita? Kita ni kalau duduk jabat, audit tak datang, okeylah. Audit tak datang, okey. Kita rasa semua kita buat beres belaka. Pasal apa? Belum diaudit. Cuba editor mari, auditor datang. Apa kita rasa? Tak tidur malam nak siap report. Takut habis kena ni pasal apa? Sebab auditor. Auditor akhirat Allah Ta'ala. Di saat dia audit kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar darah kebaikan, kita akan nampak akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar darah keburukan juga akan nampak. Jadi semoga Allah Ta'ala jaga hati kita, dan semoga Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita ketakutan kepada neraka, sebagaimana Allah Ta'ala campurkan juga dalam hati kita rasa harapan nak masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena ingat satu lagi hadis yang terakhir, tapi pendek je. Hadis yang terakhir dalam bab ni, sebab hadis ni 3 je, saya ambil 2. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, syurga ni hampir kepada salah seorang daripada kamu semisal tali selipar dia.
Sebagaimana dekatnya tali selipar dengan kita, begitulah syurga tu dekat dengan kita. Maknanya hampir-hampir seseorang itu masuk syurga. Dekatnya dia dengan syurga. Tapi kena ingat Nabi juga kata wan naru mithlu dzalik, dan neraka seperti itulah juga. Maknanya mudahnya orang masuk syurga dan mudahnya orang masuk neraka sama, seimbang. Tali selipar kita ada berapa? Tali selipar kita ada berapa? Kalau orang pakai selipar macam selipar Adidas tu, panggil selipar Adidas tu. Jadi sarung macam tu, tak ada tali selipar lah. Tali selipar ni hak selipar Jepun tu, selipar Jepun. Selipar Jepun ada berapa tali selipar? Dua tali selipar, kanan dan kiri. Begitulah dekatnya syurga dengan neraka pada kita. Sebelah tu syurga, sebelah tu neraka. Kita, jari kita duduk tengah-tengah. Sama ada syurga, sama ada neraka. Kita tak tahu mana satu kedudukan kita. Berdoalah kepada Allah, jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Tapi dalam masa yang sama, jangan sok, orang Indonesia kata, sok yakin. Berasa yakin-yakin dah, dia ni ahli syurga. Jangan. So, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Wallahu ta'ala alam. Habis bab ni, kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Bab fadlul bukai. Bab kelebihan menangis kerana takut kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaflah kalau sedikit panjang. Ni nama dia balas dendam. Pasal lama tak mari. InsyaAllah lah ada rezeki kalau Allah Ta'ala bagi lagi pengisian di surau dan masjid, pakat-pakatlah imarah dengan majlis ilmu insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.